Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke rancangan forum kita bersama saya Eldiana Mardiatila binti Sarif, moderator anda pada hari ini. Di sini kita akan mengupas sebuah isu yang hangat dibincangkan pada zaman kini, iaitu hak asasi manusia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengenali para panel forum kita pada hari ini. Dimulai dengan sebelah saya yang cantik manis, wakil daripada United Nations Children Fund ataupun UNICEF, iaitu Puan Sri Nur Diana Atira binti Hasbullah. Panel kita yang kedua, wakil daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu Datin Nur Aina Najidah binti Mazlan. Seterusnya, panel kita yang ketiga yang cantik manis ayu, iaitu wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datin Siti Sarah binti Abdul Razak. Dan panel kita yang terakhir, panel kita yang keempat, wakil daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia, iaitu Tuan Muhammad Helmi Nur Rashid bin Abdul Halim. Selamat datang. Saya ucapkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya terus pergi kepada soalan berkenaan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Saya mulakan dengan panel kita yang pertama, iaitu Datin Diana. Boleh tak Datin Diana sebutkan definisi ataupun maksud hak asasi berkaitan dengan kanak-kanak? Okay, terima kasih kepada moderator. Bagi pendapat saya, apa yang dimaksudkan dengan hak asasi bagi kanak-kanak adalah satu bentuk hak yang diiktiraf dan juga dijamin bagi kanak-kanak ni untuk mendapatkan sesuatu perlindungan. Contohnya, tapi dia bukan perlindungan je, dia boleh hak kepada pendidikan, hak perlindungan, hak kesihatan dan juga hak keselamatan. Itu bagi pendapat saya. Seterusnya saya nak tanya kepada panel yang kedua, bagaimana pula hak asasi untuk wanita? Baiklah, terima kasih kepada semua, terutamanya moderator. Baiklah, hari ini saya nak memberikan satu definisi tentang apa itu sebenarnya wanita. Baiklah, izinkan saya untuk membaca. Wanita ni merupakan adalah jantina selain daripada lelaki. Sepanjang sejarah, peranan wanita dalam masyarakat kita dapat lihat ianya seakan-akan terbatas. Namun apabila kita tiba ke abad yang ke-19, perbatasan itu dapat kita lihat ianya mula kurang dan mula terhakis. Jadi wanita ini seharusnya diberikan kebebasan dalam mendalami pendidikan, peluang sara hidup yang sama rata dengan lelaki. Itu sahaja. Terus penerangan yang terlalu mendalam. Okay, kita pergi kepada panel kita yang ketiga. Bagaimana pula mengenai hak asasi untuk orang kurang upaya? Baik, terima kasih kepada moderator yang hayu, cantik, menawan hati dan juga rakan-rakan guna saya yang lain. Baik, saya akan menerangkan, sebelum saya menerangkan apa itu maksud hak asasi kepada orang golongan orang kurang upaya, saya akan menerangkan tentang apa itu sebenarnya orang kurang upaya. Mungkin kita tidak jelas lagi tentang orang kurang upaya ini. Baik, izinkan saya untuk menerangkan itu. Orang kurang upaya ini adalah orang yang mempunyai ketidakupayaan dalam jangka masa panjang dari segi fizikal, mental dan juga mereka ni tidak dapat terlibat secara langsung, secara efektif dalam satu aktiviti masyarakat. Ada halangan dia. Okey, dan menurut Akta Orang Kurang Upaya 2008, antara hak yang mereka patut dapat ni adalah dari segi pendidikan, kesihatan, sama seperti orang normal yang lain. Dan terdapat juga undang-undang kecil yang menyatakan bahawa perlunya untuk mewujudkan bangunan baru untuk kemudahan orang kurang upaya bagi memudahkan mereka untuk menjalankan urusan kehidupan seharian. Jadi kita dah dapat lihat betapa pentingnya hak asasi kepada golongan kurang upaya. Itu sahaja. Penerangan yang bagus, penerangan yang mudah kita fahami.
Seterusnya kita pergi kepada peneliti yang keempat, Tuan Haji Helmi. Boleh tak sebutkan definisi hak asasi untuk pendidik? Bagaimana pula? Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Okay, sedikit tentang berkenaan dengan hak asasi pendidik. Hak ni yang kita tahu ialah satu benda yang harus ada ataupun dinikmati oleh seseorang individu. Hak lah yang patut didapat. Okay, untuk pendidik ni pula, hak asasi pendidik, apa yang pendidik ni perlu rasai, perlu dapat, sama ada dalam sistem ataupun dunia pendidikan. Tak kisahlah dari segi aspek sosial, ekonomi ataupun budaya. Banyak hak yang sebenarnya yang patut diberikan oleh warga pendidik. Pendidik ni tak semestinya dalam satu organisasi yang rasmi, tak semestinya ada dalam satu jabatan yang rasmi boleh kita kategorikan sebagai pendidik. Dalam sekolah-sekolah biasa ataupun institut pendidikan yang biasa pun, kalau ada individu yang digelar sebagai guru, mereka juga tergolong dalam kumpulan pendidik. Mereka wajar untuk mendapatkan hak-hak mereka di dalam dunia pendidikan. Okay. Dalam pandangan Islam itu sendiri mengatakan hak-hak yang patut ada dan patut diterima oleh warga pendidik ini, terutamanya orang Islam paling ditekankan berkaitan dengan adab, yang mana hak pertama yang patut didapat yang diberikan kepada pendidik adalah adab, yang mana masyarakat ataupun anak-anak didik mereka perlu menghormati guru-guru mereka. Itulah antara hak yang kita rasa bendanya remeh tapi sangat penting dan sangat ditekankan dalam Islam. Itu saja. Baiklah, dia dah di sini mengenai definisi hak asasi kanak-kanak, wanita, orang yang kaya dan pendidik. Kita pergi kepada soalan yang kedua seterusnya. Mungkin Datin Sarah boleh sebutkan hak asasi bagi orang yang kaya? Baik, saya kemudian ini sebagaimana sudah saya sebutkan sebelum ini, antara hak asasi orang yang kaya ini ada sebetulnya dari segi pendidikan, kesihatan, dari segi pengangkutan awam. Macam mana hak ini boleh dilaksanakan? Sebagai contoh, dari segi pendidikan, maknanya wujudnya satu prasarana khas untuk mereka, memudahkan mereka untuk belajar. Sama seperti dengan pelajar yang lain. Daripada hak asasi ini, kita dapat lihat bahawa walaupun mereka ini berkelainan upaya, tapi itu bukan penghalang untuk mereka berjaya, sama seperti orang normal yang lain. Selain itu kesihatan, mereka berhak mendapat rawatan di klinik sama seperti orang yang biasa. Dan di pengangkutan awam juga kita dapat lihat adanya, kalau macam naik bas, kita dapat lihat macam ada setengah bas yang ada macam bentuk landai. Mungkin untuk orang yang berkursi roda untuk naik, untuk memudahkan mereka naik dalam pengangkutan awam. Itu antara contoh hak asasi kepada orang yang kaya. Baiklah. Puan Aina, bagaimana pula daripada dari sudut hak asasi wanita? Baiklah, sebenarnya untuk hak asasi wanita ini dapat saya bahagikan kepada umum dan juga yang spesifik. Saya akan berikan tentang hak asas kepada wanita, iaitu yang pertama, hak berpolitik, yang kedua, hak memilih pekerjaan, ketiga, hak menuntut ilmu pengetahuan, dan yang keempat merupakan hak ketiga bersuara. Okey, apa sebenarnya hak wanita? Saya bawakan satu isu di dalam hal rumah tangga, iaitu poligami. Apabila seorang suami berpoligami, dapat kita lihat tidak semua wanita itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi bila mana mereka dimadukan, adakah dibiarkan begitu sahaja, dibiarkan ketidakadilan itu berlaku di dalam rumah tangga? Jadi sebenarnya poligami ni jadi sebenarnya saya mencadangkan bahawa kita perlu adakan satu bantuan untuk satu
jawatan kuasa untuk di mana wanita-wanita yang berpoligami ini mengadukan masalah mereka. Tidak lupa juga terhadap kekerasan rumah tangga. Bila suami ni terbeban dengan pekerjaan, mereka menjadikan isteri ni sebagai lesen untuk mereka jadikan bola, sepak, terajang, tampak. Jadi wanita yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi, mereka tak tahu di mana saluran yang patut mereka salurkan, mengadukan. Kalau kita beritahu pada pihak polis pun, sehari dua masalah itu dapat diselesaikan. Jadi bila lelaki dah mula naik tangan kepada wanita, mereka merasakan, oh, isteri aku tak dapat buat apa-apa. Jadi perkara itu kerap berlaku. Bila perkara itu mula kerap berlaku, maka terlalu banyak kes yang tidak dapat diselesaikan. Okey, saya mahukan juga tentang hak wanita dalam berpakaian. Sekarang ni banyak yang perlu kita fikirkan. Kalau saya pakai macam ni, lelaki akan pandang kerana kes merogol itu meningkat. Adakah perempuan yang salah dalam memilih pakaian? Adakah hanya perempuan sahaja yang disalahkan? Kenapa kita perlu memikirkan tentang apa yang lelaki akan pandang? Sedangkan peranan itu perlu dimainkan oleh dua-dua, iaitu lelaki dan perempuan. Okay. Kemudian saya ingin mengulas lebih lanjutlah kekerasan di rumah tangga ni. Saya bawakan juga kekerasan rumah tangga ni tak semestinya lelaki ni si suami ni naik tangan. Okey, saya bawakan contoh menghina di depan umum. Kita hina isteri kita di depan umum. Kekerasan seksual. Ada juga kes di mana seorang suami memaksa si isteri untuk membuat hubungan seksual dengan lelaki lain. Itu sebenarnya dikira sebagai kekerasan ataupun yang lebih ataupun intimidasi, iaitu pasangan ni suka sangat check handphone kita. Seolah-olah kita ni isteri dia boleh melakukan apa sahaja ke atas kita. Okay? Itu sahajalah hak wanita. Nampak sempit menarik perbincangan kita pada hari ini. Kita teruskan kepada Tuan Jeremy. Bagaimana pula hak asasi bagi untuk pendidik? Baik, terima kasih atas soalan yang sangat panjang akan jawapan dia. Sebenarnya hak asasi pada pendidik ni, kalau kita nak cerita dan kita bicarakan sangat luas, sangat banyak. Dengan isu-isu yang terjadi pada zaman sekarang ni, kalau saya ceritalah hari ni, rekod dalam CD tak buat. Memang banyak. Jadi saya cuma bentangkan serba sedikit sahajalah. Okey, antaranya yang pertama adalah hak asasi pendidik. Hak untuk bekerja dalam persekitaran yang selamat. Warga-warga pendidik ni patut diberikan hak persekitaran kerja yang sejahtera, yang seronok dan selamat. Yang mana kita tahu dalam apa-apa aktiviti atau perkara pun, yang paling penting ialah keselamatan. Dekat sini kita tengok warga guru ni, aspek keselamatannya sama ada dekat sekolah, dekat luar sekolah. Kita boleh tengok ada perjalanan dekat rumah sampai ke sekolah, adakah selok belok jalan tu dalam keadaan yang baik. Itu pun ada di aspek-aspek keselamatan. Di sekolah dan juga sekolah yang ditempatkan tu, adakah sekolah tu dalam keadaan yang baik. Kadang-kadang guru ni bila ditempatkan di kawasan sekolah, tak semestinya di kawasan pedalaman. Ada juga kalau tengok fasiliti sekolah yang kurang menitik beratkan tentang keselamatan. Contoh ada peralatan-peralatan lama yang perlu diganti tapi belum diganti. Itu juga termasuk dalam aspek keselamatan guru. Yang kedua, hak untuk diiktiraf sebagai individu yang berkelayakan dan profesional. Di bawah pengelolaan Kesatuan Guru Malaysia, kita juga adakan program yang mana ada guru-guru yang berjawatan sambilan, ada guru-guru yang berjawatan kontrak, dan kita sediakan program-program kenaikan pangkat, program-program profesi guru, yang mana dengan program-program tersebut mereka guru-guru yang berada dalam kelompok sambilan dan juga kontrak ni boleh memajukan diri mereka, serta mendapat pengiktirafan keguruan dan mendapat hak yang sama seperti guru-guru lain. Contohnya apa yang berlaku sekarang,
guru kafar. Guru kafar yang kita tahu dalam Malaysia ni lah, mereka memegang jawatan secara sambilan. Dia bukan kontrak, bukannya apa, dia sambilan. Dalam kertas penawaran tu memang dia grade kontrak. Okay, so tak ada grade. Tapi Kesatuan Guru Malaysia ni taklah berdiam diri. Kami menyediakan program-program seperti lanjutan pengajian ke institut pendidikan seperti IPG, yang menyediakan kursus-kursus pendidikan khas untuk mereka. Dari situ mereka boleh meningkatkan skill, kemahiran mengajar, dan sejujurnya dari itu mereka boleh melayakkan diri untuk berada setaraf dengan guru-guru bangsa yang lain. Seterusnya, hak untuk menyuarakan pendapat sama ada di sekolah ataupun dalam bidang politik. Mereka guru-guru pun ada pendapat mereka sendiri. Dalam bidang politik, katakanlah mereka juga ada suara, mereka juga ada hak untuk mengundi ataupun memilih siapa mereka yang pilih dalam keadaan. Tak semestinya apabila mereka berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan penuh, mereka golongan guru kena wajib undi ataupun pilih kerajaan semasa. Mereka ada suara dan pendapat mereka sendiri. Cuma yang berlaku pada hari ini apabila guru itu menjadi seorang individu yang pro dalam satu kempen ataupun seorang individu yang pro dalam satu politik. Itu menjadikan sebuah integriti guru tu kelandasan yang salah. Okey. Itu saja. Hari itu konsep pada pengajian ini mengenai hak asasi dari sudut politik. Bagaimana pula dengan dana mengenai hak asasi dari sudut kanak-kanak? Okay, terima kasih. Bagi pendapat saya lah untuk hak asasi, saya ingin mengulas 3 hak asasi bagi kanak-kanak. Okay, hak asasi yang pertama yang saya akan ulas adalah hak asasi kanak-kanak ni mesti ada hak kewarganegaraan. Okay, yang kedua hak keluarga, dan yang ketiga adalah hak perlindungan. Okay, untuk yang pertama, setiap kanak-kanak dia mesti ada hak warga negara. Okay, setiap kanak-kanak yang lahir ni dia ada MyKid, betul kan? MyKid. Okay, contoh kalau kanak-kanak tu lahir tapi tak ada MyKid, dia seolah-olah macam tak ada macam pengenalan ataupun surat beranak kan. Okey, contoh kalau saya bagi pengalaman saya belajar di Mesir, pasport saya hilang. Okey, kat situ saya nak pergi ke airport tak boleh, saya nak masuk ke universiti kadang-kadang dia ada keselamatan kan, keselamatan dia minta pasport. Jadi dekat situ saya seolah-olah macam tak ada hak dekat situ. Okey, jadinya sama juga macam kanak-kanak. Bila kanak-kanak tu dia tak ada warga negara, seolah-olah macam dia tu, contoh kalau dia nak pergi ambil perubatan apa-apa, dia mestilah klinik dia akan minta okey nak tengok surat beranak ataupun nak tengok MyKid. Okey, jadi dekat situ sebenarnya bila ada keluarga negaraan tu, kanak-kanak dia dapat hak yang khusus. Okey, yang kedua adalah hak keluarga. Okey, hak keluarga, setiap kanak-kanak dia ada hak untuk ada keluarga. Contohnya dia ada ibu, ada ayah, ada adik-beradik. Tapi macam mana pula dengan hak bagi kanak-kanak ataupun bayi yang dibuang? Okay, bila bayi yang dibuang ataupun ditinggalkan, yang mak dia memang tak nak, jadi dekat situ hak dia tu dah tak ada. Macam mana pula dengan kasih sayang, dengan bela dia kan? Jadi dekat situ kanak-kanak tu tak dapat hak pun. Okay, dan yang ketiga adalah perlindungan. Okay, perlindungan ni kita banyak dengar dekat Malaysia ni, banyak isu yang mengetengahkan kanak-kanak didera ataupun melakukan apa dengan kekejaman kan. Okay, jadi dekat sini, dekat Malaysia pun ada hak, ada akta perlindungan kanak-kanak kan. Jadinya bila ada satu isu berkaitan dengan macam kekejaman terhadap kanak-kanak, orang yang berdekatan atau orang yang tahu, dia kena laporkanlah pada polis ataupun pada yang berkaitan supaya dapat dibanteras isu tu. Itu tiga hak
yang terdapat pada kanak-kanak. Okey, baiklah. Bagaimana penilaian dan tindakan tersebut mengenai hak asasi bagi kanak-kanak? Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak ni merupakan mempunyai hak dalam pendidikan? Bagaimana pendapat Dr. Okey, terima kasih. Okey, bagi dalam hak asasi kanak-kanak pun ada hak bagi hak terhadap pendidikan. Okey, hak terhadap pendidikan ni maksudnya kanak-kanak ni dia berhak mendapat pendidikan. Contohnya macam daripada pra, termasuk ada TIKA, ada sekolah rendah, itu pun dia termasuk bawah hak kanak-kanak. Okey, okey, saya nak bawa satu isu. Isu ni saya baru je dengar. Okey, isu dia maksudnya seorang murid ni dia tersalah, maksudnya dia ada buat kesilapan sikit, tapi bukan kesilapan besar. Okey, tapi guru tu didenda dengan bagi saya satu dendaan yang tak wajar pun. Tapi contohnya dia didenda dengan rotan ataupun dimalukan. Okey, jadi dekat situ sebenarnya dia boleh maksudnya macam kanak-kanak tu kita boleh ambil dengan akta perlindungan kanak-kanak. Okey, sebabkan dia ni dimalukan ataupun dirotan kan. Okay. Tapi dalam masa yang sama juga kita boleh gunakan akta pendidikan sebabnya murid tu dia kena dekat kawasan sekolah. Jadinya bila macam tu dalam akta pendidikan kita gunakan disebabkan ada akta pendidikan ni dia tata cara disiplin. Bila tata cara disiplin memang boleh sebagai guru kita boleh untuk bagi maksudnya kalau murid tu dia buat salah kita boleh bagi pelajaran pada dia kan, tapi bukanlah dengan secara kekasaran atau kekejaman atau dimalukan depan orang. Itu antara isunya lah. Okay, terima kasih. Bagaimana pendapat Tuan Jenny berkenaan hal ini? Berkaitan hak berkaitan pendidikan. Sebagai pendidik. Hak asasi pendidik dalam pendidikan. Ya. Hak asasi. Baik. Hak asasi pendidik dalam pendidikan lah. Antaranya ialah Mungkin Datuk Sarah boleh nak melanjutkan dulu berkaitan hak pendidikan ni? Saya akan lanjutkan dulu. Baik, untuk hak golongan orang kelainan upaya, orang kurang upaya dalam pendidikan, semestinya berhak. Mestilah berhak sebab terutama sekali di Malaysia, dasar pendidikan itu dasarnya adalah dasar pendidikan untuk semua. Maknanya tak kira lah orang biasa pun, orang normal pun dapat pendidikan. Begitu juga dengan orang OKU, golongan OKU. Saya kasihkanlah OKU golongan OKU pun berhak untuk dapat pendidikan juga. Okey, kalau kita lihat KPM Kementerian Pendidikan Malaysia, dia ada wujudkan program pendidikan khas. Maksudnya khas untuk pelajar atau khas untuk golongan OKU, untuk mereka belajar yang ada masalah dari segi membaca, melihat, dari segi 4M lah, membaca, menulis, melihat dan mengatur. Okey, dan dia dimodifikasi ataupun ditambah baik lagi dengan wujudnya program inklusif. Apa itu program inklusif? Program inklusif ni adalah di mana pelajar kurang upaya mereka akan berada bersama-sama dengan pelajar arus perdana dalam kelas arus perdana. Okey, dan dibahagi pula pada dua bahagian, separuh inklusif separa dan inklusif penuh. Di mana inklusif separa ini pelajar OKU ni hanya menyertai bagi beberapa subjek, dan bagi inklusif penuh ni adalah bagi semua subjek lah. Ini mereka ada di kelas tersebut. Okey, jadi kita dapat lihat dari segi hak pendidikan, mereka dah dapat ada hak pendidikan tu ada. Okey, bagaimana pula dengan prasarana sekolah? Okey, dari segi prasarana sekolah, di sekolah tersebut kebiasaannya apabila kelas tu ada pelajar OKU, kelasnya akan berada di tingkat yang paling bawah. Okey, dan adanya kemudahan seperti susul landai ataupun pemegang tangga tu,
untuk memudahkan golongan OKU lah, terutamanya bagi yang betul-betul kerusi roda. Dan juga alat bantu pengajaran, contohnya tulisan braille dan alat hearing aid untuk membantu pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi sebenarnya dapat kita lihat bahawa walau macam mana keadaan, hatta sekalipun mereka yang bukan warga negara pun dapat berhak dapat pendidikan di Malaysia. Itu juga dengan OKU, dan kita tidak boleh merendahkan mereka hanya kerana kurangnya upaya mereka. Ini berbanding dengan pelajar-pelajar normal. Dan juga daripada sekolah ini juga dapat kita lihat apa sebenarnya kelebihan golongan OKU di bersekolah. Apa sebenarnya kelebihan mereka dalam pendidikan ni? Jadi sebenarnya banyak kelebihan. Contohnya kita lihat daripada sekolah mereka ada subjek, contohlah pendidikan jasmani. Dapat kita lihat banyak wakil-wakil Paralimpik Malaysia yang berjaya di peringkat antarabangsa. Jadi perlunya kepada mereka, kepada pendidikan, kepada latihan, dan juga banyak juga sebenarnya golongan OKU yang telah menguasai bidang kemahiran. Hal ini membuktikan bahawa keupayaan seseorang itu tidak menghadkan mereka untuk berjaya, tapi sikap dia yang menghadkan mereka untuk berjaya. Kalau kita malas nak usaha, maka kita tidak mendapat kejayaan tersebut. Kesan. Puan Aina, mungkin nak tambah mengenai kegiatan hari ini? Baiklah, pendidikan ini sebenarnya seperti yang panel lain cakap, ianya adalah untuk semua, terutamanya wanita. Baiklah, pendidikan ini adalah sebagai satu batas di mana bila mana wanita itu mempunyai pendidikan, beliau ataupun mereka dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Okay? Kemudian saya percaya pendidikan ini juga adalah wanita ini adalah satu bahagian yang dapat menyempurnakan terhadap pembangunan negara. Maknanya bila kita nak menjadi satu negara yang membangun, tidak hanya melihat kepada sisi lelaki sahaja tetapi memerlukan wanita juga. Saya bawakan contoh IPG Perempuan Melayu Melaka ini sendiri. Ia memberi laluan kepada wanita. Tidak ada bila mana dia kena present ke depan ke, tak perlu rasa takut sebab hanya wanita aja. Takkan ada yang nak hukum mereka kan, tidak perlu takut dengan pakaian mereka. Makcik saya juga merupakan keluaran daripada IPG ni. Okey. Saya bawakan sedikit kata daripada Raja Puan Muda Perlis mengatakan bahawa sekolah pertama untuk seorang anak adalah daripada ibunya. Seandainya seorang wanita itu mempunyai pendidikan yang tinggi namun takdir tidak menjelahi mereka, menjadikan mereka seorang serba rumah, kita dapat lihat anak itu dibezakan dengan anak itu dibesarkan dengan seorang ibu yang berpendidikan. Okey? Jadi kita tak perlu dengar lagi bila mana orang tua dulu katakan belajarlah tinggi macam mana pun kau akan duduk dapur juga. Nanti kita dapat tengok dapur orang yang berpelajaran tinggi dengan dapur yang mereka tak ada rezeki nak belajar tinggi. Okay, jadi kesimpulannya adalah wanita ni mempunyai hak dalam pendidikan dan peluang ini wajib diberikan kepada semua mereka sebagai rakyat yang produktif dan berakhlak mulia. Itu sahaja. Mungkin Puan Jenny boleh tambahkan mengenai dari pendidik sebenarnya? Mesti dalam mendidik dalam pendidikan lah. Untuk mendidik mereka ni perlu mendapatkan faedah ataupun pengajaran yang setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada masyarakat, terutamanya anak murid di sekolah lah. Isu ni juga hangat dengan sekarang. Ada yang timbul isu kerja sehari 8 hingga ke 9 jam tapi dengan tingkat gaji yang lainan. Ada kelompok buruh yang gaji sekian-sekian, ada kelompok buruh yang bekerja sehari sekadar 4-5 jam tapi dengan gaji sekian-sekian. Isunya di sini bukanlah nak menyatakan buruh perlu mendapatkan faedah ataupun ganjaran gaji yang sama rata, bukan. Tapi kena ingat, buruh juga adalah manusia biasa. Pada pendidiknya adalah manusia biasa. Mereka ada komitmen dari sudut keluarga, dari sudut diri dia sendiri. Dan tak lupa juga mereka ni juga warga guru ada komitmen untuk anak murid dan anak didik mereka. Contohnya apa?
mereka guru ni sentiasa ingin memberikan yang terbaik dan pendidikan berkualiti kepada anak didik mereka. Untuk mendatangkan pengajaran yang terbaik, perlulah ada kaedah pengajaran yang berlainan. Kaedah dalam membentuk kaedah pengajaran berlainan ni, aspek kewangan juga memainkan sedikit peranan. Kalau tanpa kewangan yang kukuh, maksudnya guru tu ada bebanan dalam kewangan, nak bina bahan bantu mengajar juga perlukan kos. Nak membentuk kaedah pengajaran yang berbeza, contohnya zaman sekarang memerlukan tingkat pengajaran teknologi yang menggunakan teknologi, sedikit sebanyak juga memerlukan kos. Walaupun dekat sekolah sekarang banyak yang ada kemudahan wifi, contoh lain sama ada projektor ataupun sambungan wayar macam essential kecil, barang-barang kecil juga semua memerlukan sedikit kewangan daripada guru itu sendiri, ataupun ganjaran kepada murid, sedikit sebanyak menyumbang keberkesanan pengajaran. Okay, yang kedua, hak warga pendidik untuk mendapatkan kursus-kursus bagi meningkatkan kemahiran pengajaran. Yang kita tahu, kaedah pengajaran zaman sekarang dengan zaman yang dulu adalah berbeza. Sekarang memerlukan daya usaha guru itu sendiri untuk menceburi teknologi, menceburi kaedah pengajaran zaman sekarang. Kalau guru itu sendiri tak nak mengedepankan diri dia dan masih dalam kaedah yang lama, agak sukar untuk menjadikan pendidikan zaman ini yang berkualiti. Persekitaran murid zaman sekarang dengan zaman dulu pun jauh berbeza. So dekat sini kursus-kursus pedagogi, kursus-kursus kemahiran pengajaran teknologi yang patut kita adakan kepada guru-guru ni dapat membantu kaedah pengajaran mereka di dalam kelas untuk melahirkan satu kaedah pengajaran yang berkesan dan menjadikan menjadikan murid ni satu produk yang berkualiti kepada negara. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada keempat-empat panel kita pada hari ini. Banyak sangat input ataupun ilmu yang diperolehi bagi perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya ni sangat menarik, perbincangan kita pada hari ini, tapi masa telah mencuburi kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan, bahawa hak asasi ini merupakan keperluan bagi setiap individu. Oleh itu semua pihak ini perlulah berganding bahu dan menggambling tenaga bagi memastikan semua individu mendapat hak masing-masing. Baiklah, selesai sudah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para panel dan penonton. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.